topik kita pada hari ini. Perlunya makcik bawang ada yang positif, ada yang negatif. Tetapi hari ini kita nak berbincang dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita. Mungkin ada lebih banyak positifnya. Ya kan, Sugi? Awak ingat tak hari itu saya tanya awak, kenapa kenapa bawang dikaitkan dengan makcik bawang? Betul. Kalau ikutkan dahulu, kalau dekat kampung-kampung, apabila ada kenduri kendara, ramai-ramai akan datang dan duduk merewang bersama-sama. Dan antara bahan-bahan yang direwangkan itu adalah bawang. Jadi mungkin daripada situ evolusinya sehingga ke hari ini, tahun 2022, terma yang digunakan adalah terma makcik bawang. Sebab di situlah mereka berkumpul, bergosip, bersembang dan sebagainya. Tapi itu dari segi termanya. Banyak lagi yang kita nak bincangkan pada hari ini bersama dengan dua orang tetamu kita yang sudah pun berada di studio. Betul, tak sabar saya nak dengar pendapat mereka. Baik, kita bersama dengan Puan Teknologis Siti Fatahiyah Mahmud selaku perunding motivasi wanita dan keluarga dan Ketua Unit Akademi Pengajian Islam Contemporary UITM. Selamat datang dan terima kasih bersama dengan kami, Puan. Terima kasih menjemput saya. Sama-sama, Puan. Kita bersama dengan makcik bawang juga. Kita bersama dengan Mimi Haris. Hai, Assalamualaikum semua. Sihat, Mimi? Saya hari ini suara macam Kak Ella sekejap. Lepas Johor kita pinjam suara dia. Lepas Johor Ibu hari itu hilang suara. Lepas Johor Ibu. Tapi sekarang ni macam ramai juga yang ada suara rock macam Ella. Semoga cepat sembuh, insya-Allah. Amin. Okey, dan kalau Mimi ni, kalau kita tengok di kaca televisyen, memang peta bercakap-cakap, laju dan sebagainya kan. Maklumlah bersama dengan Wow Shop kan. Tetapi kita nak tanya juga Mimi sekejap lagi, suka membawang ke tidak? Okey, Sugi. Tapi sebagai permulaannya, saya rasa lebih elok kalau kita tanya kepada Puan Siti kita terlebih dahulu. Macam tadi terma kita dah jelaskan tentang konsep merewang dan akhirnya diberi gelaran makcik bawang tu. Tetapi kalau kita bercakap dalam konteks bermasyarakat, sebenarnya penting ataupun tidak, perlu ataupun tidak untuk ada golongan-golongan yang membawang ini dalam komuniti kita. Okey, susah juga nak kupas. Takut tersalah kupas lain pula maksud dia. Jadi kita tidak menafikan Mimi, Raina dan Gita, kalau kita tengok sebelum ni istilah makcik bawang ni dia memang ada dulu-dulu masa makcik merewang semua. Dan kita tahu orang dulu dia memang duduk dengan kampung, kejiranan yang baik. Cuma kita nak tengok macam tadilah kalau kita tengok TikTok tadi semua kan. Kadang-kadang sifat makcik bawang tu sendiri. Dengan penampilan dia, dengan cara nak tanya soalan. Soalan dia tanya, dah kahwin ke belum? Iyalah, bila dah kahwin tu, dah dapat anak ke belum? Lepas tu tanya pula, seorang aja ke? Dah berapa tahun kahwin? Jadi benda-benda macam tu lah kadang-kadang buat orang tak berapa gemar dengan selesa dengan makcik bawang ni. Apatah lagi bila kita kenali makcik bawang ni biasanya di kalangan orang perempuan. Kita tak menafikan juga ada di kalangan lelaki. Tetapi kebanyakan ada juga pakcik-pakcik bawang kan. Tapi kebanyakannya makcik-makcik bawang ni perempuan. Jadi kita kena tahu fitrah orang perempuan macam mana. Orang perempuan ni dia memang suka bercakap. Bila dia bercakap tu dia cakap je. Bila dia kurang bercakap maksudnya ada masalah. Tengah bad mood tu. Tengah bad mood ni ada benda yang tak kena. Dan bila dia bercakap kadang-kadang, bila dia marah, lagi dia nak marah. Lagi banyak benda dia nak cakap. Bila dia sensitif, kena pula isu-isu sensitif kan. Lagilah dia nak menghentam. Jadi kadang-kadang karakteristik inilah yang membawa makcik bawang ni makin dia terbawa-bawa dengan sifat dia. Apatah lagi kalau kita kata orang perempuan ni sekali terluka selamanya terasa. Jadi orang kata kita boleh melupakan tetapi kadang-kadang susah nak memaafkan. Jadi sifat-sifat macam tu bila ada dalam jiwa kita, terutamanya kalau ada dalam jiwa makcik bawang, inilah yang bahaya. Takut dia makin terbawa-bawa dengan sifat fitrah wanita yang biasa tadi. Jadi kita nak duduk di sini, kita nak jadi wanita yang bijaksana. Tetapi kita tidak menafikan kita ada fitrah kita. Jadi yang tu yang kita nak kena kawal. Jadi berbalik kepada soalan Uyaina tadi, perlu ke tak? Jadi kita membawa kepada
hidup kejiranan. Bila hidup dalam kejiranan ni memang kadang-kadang kita perlu jiran yang ambil berat kepada kita. Kalau kita rujuk dalam pandangan Islam pun ada hak-hak kejiranan yang perlu kita tunaikan. Dan kalau kita tengok apa yang berlaku sekarang ni, kalau apa-apa berlaku kecemasan, siapa yang kita cari? Jiran yang kita minta tolong. Itu yang paling dekat. Itu yang paling dekat. Dan nak tunggu keluarga datang ke, mak ayah datang ke, saudara datang kan lambat. Jadi kalau kita tak bergaul dengan kejiranan kita, macam mana dia orang nak tolong kita? Betul. Tetapi yang kita katakan makcik bawang tadi yang nak tolong orang ni pun, dia adalah had-had dia. Apa yang dia nak kena tengok, apa yang dia nak bantu. Jadi yang tu yang kita kena jaga. Betul. Walaupun ia adalah sesuatu yang semula jadi seperti yang Puan katakan fitrah sebagai seorang wanita ni, tapi kita harus ada self control. Kita harus kawal bila dan apa yang harus diperkatakan. Bila orang kata jaga tepi kain ataupun jaga dalam tepi kain. Itu yang kita kena bezakan. Betul. Baik, Mimi. Okey, kita nak tanya Mimi. Tak biasanya kan kalau bercakap dengan makcik bawang dikaitkan dengan makcik betul yang macam tua-tua sikit kan. Tapi Mimi sangat muda dan seperti yang Yana dah buat mukadimah di awal tadi, kami nak tahu Mimi secara semula jadinya. Tak ada orang akan judge Mimi hari ini. Okay. Mimi adalah seorang macam anak muda yang membawang. Kalau kita tengok kan sekarang ni makcik bawang dia tak kira usia. Bawang sahaja pun sebenarnya tak kira jantina pun. Sebenarnya betul memang konteks fitrah wanita ni suka bercakap. Tapi bagi saya juga lelaki kadang-kadang membawang dia lagi teruk pada wanita. Saya rasa nak retweet 10 juta kali. Betul. Sebab apa bagi saya bukan kata nak menghentam mana-mana jantina. Tapi bagi saya kadang-kadang fitrah wanita yang suka bercakap ni kadang-kadang menampakkan dia lebih. Tetapi sebenarnya sama saja. Dan juga kalau cakap mengenai bawang ni, saya boleh katakan semua orang membawang. Cumanya macam tadilah kalau dikatakan membawang ni kena ada konsep ataupun konteks yang positif dan juga negatif. Tak salah kalau kita nak membawang. Kalau benda tu orang kata tidak menyinggung perasaan orang lain. Macam saya sendiri, sebagai kadang-kadang bila kita nak bercakap satu perkara, saya kadang-kadang terfikir, kalau saya nak cakap satu konteks ni kepada seseorang ni, adakah benda ini akan berlari dan kembali kepada orang yang kita cakap tu. Kalau benda itu akan menyinggung perasaan seseorang ataupun orang lain, saya kalau boleh saya diam je lah. Sebab saya tak nak. Kalau kita tengok pada usia, sekarang budak 15 tahun pun dah tahu membawang. Betul. Kalau kita tengok pada social media dan sebagainya, sebab sekarang ni social media memang meluas. Anak-anak kita pun sekarang dengan gadget dan sebagainya. Jadi dia lagi selesa untuk bercakap dengan kawan-kawan di dekat sekolah. Jadi bagi saya membawang ni tak kira usia. Macam saya sendiri pun ada membawang tapi ada had dia. Ikut pada umur. Bila kita lagi muda sebenarnya kadang-kadang kita suka berkawan ni, bila kita ada ramai kawan dan sebagainya, ramailah pribadi-pribadi yang kita kenal. Ini yang macam ni, Yana yang macam ni kan. Jadi kita pun nak cakap pasal dia. Nak cakap sebab apa? Sebab lagi satu yang pentingnya, kita kena tahu ataupun menilai grup yang kita pilih untuk kita berkawan. Bagi saya, kalau kita pergi ke konteks berkawan dengan orang yang suka bergosip atau membawang ni, menyebabkan kita sendiri akan jadi yang macam tu. Itu pendapat saya lah. Dan saya rasa sebenarnya aspek bila kita cakap mengenai makcik bawang yang suka membawang ataupun gosip ni dari zaman nenek moyang kita dah ada. Tapi sekarang ni konteksnya lebih luas dengan adanya media sosial. Anak-anak muda pun rasa macam dia nak fit in, nak perlunya mereka rasa diterima oleh orang di sekeliling. Kalau aku tak membawang macam tak cool kot. Tak masuk geng. Tak masuk geng. Ataupun mungkin juga siapa yang macam tidak banyak membawang akan menjadi orang di bawah katak di bawah tempurung. Mungkin. Jadi itu yang akan membuatkan seseorang itu tertinggal di belakang mungkin.